Tolak madam 61. Ada 2 orang lagi lah yang tak ada. Okey, jadi untuk itu kita teruskan hari ni dengan chapter 1. So konsep kuliah ni kan dia tak ajar detail tau. Kuliah ni sebab seminggu sekali je. Jadi apa yang madam akan terangkan ni adalah madam compact. Madam akan cerita surface je. Apa yang kamu akan belajar dalam setiap chapter. The detail will be discussed in the tutorial class. Okay. Okay, so tapi madam cuba jugalah untuk explainkan sedetail yang boleh lah dalam kuliah. Okay, jadi kalau ikut kita punya planning untuk chapter 1 ni, hari ni madam akan terangkan chapter 1 dalam masa 1 jam. Okay, jadi madam akan mulakan dulu dengan 1.1 iaitu tentang dimension of physical quantities. Okay, so kita tengok learning objective untuk 1.1. Okay, so 1.1 ni learning objective dia is students should be able to define dimension. Jadi kamu kena hafal lah apa definition of dimension. Boleh ditanya dalam exam. Ini dia punya benchmark kalau nak buat soalan. Dia mesti tengok kat sini. Dalam syllabus ke tak dalam syllabus. Okay. Okay. Second objective is students should be able to determine the dimension of derived quantities. Determine, nanti kejap lagi Madam ajar lah macam mana cara kita nak determine the dimension untuk derived quantities. And the third objective is to verify the homogeneity of equation using dimensional analysis. So untuk 1.1 ni belajar pasal dimension analysis sebenarnya. Okay, so kita pergi dulu pada 1.1 objektif yang pertama. Definition of dimension. Dimension is defined as technique or method which the physical quantity can be expressed in terms of combination of basic quantity. Okay, dia contohnya force. Kita tahu force unit dia ada, apa unit force? Apa unit force? Kalau force biasanya kita tahu unit dia apa? Newton. Apa boleh? Newton. Yes, Newton is standard SI unit untuk force. Tapi ada juga unit lain yang kita boleh guna untuk force. Tapi biasa kita guna Newton lah. Unit lain tu yang kita dapat daripada combination of basic quantity. Kita panggil sebagai basic SI unit. Jadi macam mana cara kita nak tahu what is the basic unit, basic unit untuk certain physical quantity. So kita boleh guna dimension method ni. Okay, then dimension tell us about the nature of physical quantity, but it do not give any idea about the magnitude. Magnitude kita kena calculate. Tapi dimension method ni kita tak tahu pun dia not related with the magnitude, tapi kita just tahu dia punya nature. Maksudnya kalau force tu, kalau kita buat dimension analysis untuk force, nanti kita tahulah force ni consist of ada physical quantity of length, ada mass, ada time. Okay, so cara untuk kita tulis penulisan untuk jawab soal dimension ni yang setiap tahun pelajar memang ada je buat salah. Cara nak tulis tu, bila masa nak tulis square bracket. Okay, so we use the square bracket. Okay, the square bracket ni to represent the dimension symbol and put the symbol inside the square bracket. So contohnya kalau lah kita nak cari, ni contohnya kan ni kita nak cari dimension of length. So square bracket of L tu bermaksud dimension of length. Square bracket tu maksudnya dimension of. Square bracket tu sendiri ni maksud dia dimension of. So kalau kita nak cari dimension of force, jadi kita akan tulis dimension of force. Macam tu. Kalau kita nak cari dimension of velocity, jadi dimension of velocity. Gitu. Okay. Not that. Ni memang pelajar banyak buat silap. Yang sebelum sini-sini kamu lah. Bukan kamu. InsyaAllah kamu semua tip-top takkan buat silap lagi. Okay. Not that. We can only put the symbol of physical quantity inside the square bracket. But not the unit. Bukan unit. Unit memang takkan terlibat langsung dalam penulisan dalam kotak ni, square bracket ni. Okay, dalam square bracket ni hanyalah simbol of that physical quantity. Physical quantity apa? Ada time, kan? Selalunya derived quantity, force, momentum. Nak cari dimension of momentum, dimension of momentum.
Gitu. Okay. So, untuk kita proceed belajar pasal dimension, kamu kena recall balik. Kamu dah belajar masa sekolah dulu, ada 6 basic quantity. Basic physical quantity kan, ada mass, length, time, current, temperature dan juga amount of substance. Okay, jadi kalau kita nak cari dimension of mass, okay, dimension of mass ni, square bracket ni maksudnya dimension of mass lah. Penulisan dia sama ada kita tulis nama ataupun kita letak simbol. Selalunya kita letak simbol sebab tulis nama panjang ni ambil masa. MASS dah 4 saat kan. Yang ni 1 saat je. Okay, M 1 saat je. Kenapa madam berkira sangat dengan masa? Yes, dalam fizik, exam fizik selalunya pelajar dia selalu mengalami masalah. Habis exam je, madam tak cukup masa. Sebenarnya cukup je masa kalau kamu dapat menjawab secara smart. You use you use the 2 hours time smartly. So, madam nak ajar lah macam mana cara dia. Itulah, ni 3 saat ni kita dah boleh jimat jadi 1 saat. Daripada 4 ke 1 second. So ni square bracket of M maksudnya dimension of mass. Jadi apa dimension of mass? Dimension of mass adalah M. M besar. So M besar is dimension form. Kalau mass, dimension dia adalah M besar. Unit dia kilogram. Dimension of length, capital L. Unit untuk length, meter. Dimension of time, T besar. Unit dia second ni, memang tak payah sebut lah sebab ni semua orang tahu kan. Semua student sepatutnya tahu ni. Unit mass, unit length, unit time, unit current. A stand for ampere. SI unit for temperature is Kelvin. SI unit for the amount of substance is mole. So sekarang ni kamu kena, yang ni yang something baru untuk kamu. Dimension form. Capital M untuk mass, capital L untuk length, capital T untuk time, capital A untuk current, capital theta pula, theta untuk temperature dan N besar ni, capital N untuk amount of substance. Ni kamu kena hafal. Dalam exam dia tak bagi benda ni. Okay. And the dimension can be treated as algebraic quantities through the procedure called dimensional analysis. So sekarang ni apa yang kamu perlu pandai macam mana cara nak cari unit untuk physical quantity given menggunakan dimension analysis ataupun soalan dia boleh tanya, okay, what is dimension of force contohnya. Jadi cara nak jawab tu kita panggil sebagai dimensional analysis. Okay, then kita tengok apa function dimension, what is the usage of dimensional analysis. Ada 3, basically ada 3, iaitu yang pertama to determine the SI unit of any physical quantity. Yang kedua, to check the homogeneity or consistency of an equation using the principle of homogeneity. Nanti Mida akan terangkan lah, ni sebenarnya senang je ni. Kalau kamu buat nanti kamu akan faham maksud dia. Dan yang ketiga, to derive or to construct a physical equation. Okay, so tadi dia kata check homogeneity menggunakan principle of homogeneity, where the principle of homogeneity state that left hand side equation is dimension of left hand side equation equals to dimension of right hand side equation. Jadi kan sebenarnya kalau ikut previous past year question, selalunya dia akan tanya 2 jenis soalan untuk dimension ni. Soalan 1 dia mesti tanya dimension. Okay, jadi dua jenis soalan ni. Satu sama ada dia tanya, dia suruh nyatakan determine the SI unit ataupun dimension of physical quantity yang diberi, ataupun dia akan tanya state whether the equation is homogeneous or non-homogeneous. Homogeneous tu kaitan dengan homogeneity lah. Okay, so ni pun kamu kena tahu, kena ingat ni, note that dimension untuk nombor adalah dimensionless. Any constant number like 1, 2, 3, 4, 5 constant number is dimensionless. Dimension of dimensionless constant is 1. Maksudnya nombor 1, 2, 3. Kalau dalam equation tu kata M equals to 2G, jadi 2 tu dimension dia 1. Dia bukan M, bukan L, bukan T, bukan S, bukan A, bukan theta, bukan N. Nombor, sebarang nombor yang tak berunit, dimension dia adalah dimensionless, iaitu
kita boleh ignore lah ataupun kita letak 1. Tapi selalunya 1 tu kita letak pun dalam equation kan. 1 darab M. Tak ada pun kita letak 1 tu, kita just tulis M saja. Contoh. Okay, and dimension cannot be added or subtracted. Okay, ingat. Dalam penulisan dimension kita tak boleh tambah. Tak ada operasi tambah and operasi tolak dalam dimension analysis. Tu bahasa lain dia. Okay, the validity of equation cannot determined by dimensional analysis. Okay, and the validity of equation can only be determined from the experiment. Okay, jadi kita just nak tahu dia homogeneous. Homogeneity tu bukan nak tahu dia punya validity of equation, tapi kita just nak tahu dia punya consistency. Inilah. Okay, so kita start dulu dengan example yang pertama ni. Ni yang mana cakap tadi ada 2 jenis soalan kan. Sama ada dia akan tanya, ini basic lah dimension form of equation. Kan tadi mana cakap dimension cannot be added or subtracted. So kalau lah equation kita tu, dia ada operasi tambah dengan tolak like A equals to B plus C minus D. Jadi bila kita nak buat dimensional analysis dia tu, dia akan jadi dimension of A equals dimension of B equals dimension of C equals dimension of D. Gitu. Kalau equation tu consists of darab and bahagi, so it will become dimension of A equals to dimension of B times dimension of C over dimension of D. Okay, kalau equation dia macam ni, kalau ada squared, kita kekalah dia squared lah. So dimension of A equals to half tadi adalah nombor, jadi dia punya dimension 1. Kan? Ni dimension of any numbers that has no unit is 1. Dimension of B darab dengan dimension of C, squared tu letak kat luar. Jangan kamu letakkan squared tu kat dalam. Ni pun salah satu yang kesilapan yang pelajar suka buat. Take note ni. Okay, dia bukannya begini dia bukannya dimension of C squared. Ni memang salah. Jelas? Boleh ingat tak apa yang Meli cakap ni? Boleh. Walaupun soalan dimension ni paling banyak pun 3 markah ataupun selalunya 2 markah. Tapi sayang kan, 2 markah pun markah juga kan. Elok-elok boleh dapat A, tiba-tiba tak disebabkan soalan dimension tu tak dapat. Dia jadi tak boleh score. Ya Siti Alia, Siti Nur Alia, Yuris sorry. Okay, dulu pun nak tengok chat. Siti Alia nak tanya apa soalan ke? Siti Nur Alia? Tak teacher, tertekan. Sorry. Okay. Okay, ni ada soalan daripada Adam. Adam Afif. Dia kata, Madam, dimension semua huruf besar ke? Ya, betul Adam. Dan tak pastilah kamu betul ke tak apa yang Madam faham apa yang kamu cakap ni. Dimension, ni je, yang ni. Kalau mass, M besar. Tak boleh M kecil. Siapa yang biasa tulis M besar macam M kecil tu, better kamu ubah kalau kamu tulis macam ni, let's say dimension of M, dimension of mass, kamu gantikan dengan M macam ni, ni Madam akan considered as M kecil lah. Senang sebab ada kadang M besar. Biar ada beza lah. Okay, so length L besar bukan L kecil. Untuk time T besar bukan T kecil dan seterusnya. Okay, Adam, Madam jawab soalan kamu tak? Adam katanya tadi kan? Adam Afif? Ya, cikgu, ya. Terjawab kan persoalan kamu tu? Terjawab. Okay. Okay, kita tengoklah apa contoh soalan. Contoh soalan. Sekejap, nak terangkan tak? Okay, determine the dimension of derived quantity. So, ni kamu bacakan, Madam teruskanlah. Ini dia bagi step lah. Step cara nak tulis. Okay, step ni yang Madam akan guna. Cara nak tu lah. Okay, so contohnya kita ambil example yang ni. Let's say, soalan dia selalu macam ni. Determine a dimension and SI unit for acceleration contohnya, ataupun determine a dimension and SI unit for the following quantities. So let's say soalan A, velocity. Okay, first kita kena tulis formula. Ingat balik formula velocity. Velocity adalah displacement bahagi dengan time. So kamu memang kena ingat formula lah. So velocity adalah displacement bahagi dengan time. Jadi penulisan dia tu kita kena Media kan cakap tak pula kamu buang masa tulis ayat panjang ni. Inilah berapa saat ni. Berapa saat. Kita terus buat dalam bentuk simbol. Ni pun tak apa. Yang ni optional lah. Ni kalau kamu
Ni Madam tak galakkan lah kamu buat macam ni. Terus kita buat ni our first step. Okay, so V, first step tulis formula lah. Second step, kita buat macam ni. Okay, so dimension of velocity is equals to dimension of displacement bahagi dengan dimension of time interval. Okay, then kita substitutekan. Displacement is a kind of length. Displacement tu adalah sejenis panjang kan. Jadi kalau length, dia punya dimension adalah L. Bila kita dah substitutekan dengan dimension simbol, bracket tu dah tak ada dah. Jangan kamu letak bracket kat sini yang confirm salah. Boleh tak? Selalu kesilapan pelajar kan. V is dimension of V is dimension of S bahagi dengan dimension of time. Lepas tu bila dia substitutekan simbol untuk dimension of S tu, dimension of S adalah L kan. Dia pergi letak macam ni ha. Confirm lah salah. Dimension of time T besar. So tak boleh macam ni. Dimension simbol mesti with no square bracket. Okay. Jadi kita gantikan L untuk dimension of displacement, T untuk dimension of time. So inilah dimension of velocity, L T power of -1. So daripada sini baru kita boleh convertkan kepada unit. L tu adalah length, unit length meter. T ni adalah time, unit untuk time adalah second S. So power of -1. Okay. Okay tak? Ada soalan? Okay, madam. Okay, Madam ambil contoh satu force lah. Force. Walaupun ada kat bawah tu tapi Madam tulis kat sini. So nak cari force. Apa formula force? First kamu kena tulis formula dulu. Biasa kita nak buat soalan ni. Force. Siapa ingat apa formula force? F equal MA. Good. F equals to MA. First kita tulis formula. Second barulah kita masukkan dalam bracket, square bracket. So dimension of force equals to, sebab ni darab kan, dimension of M, dimension of mass darab dengan dimension of A. Okay, then apa kita nak buat? M ni kita tahulah mass dia punya dimension form adalah, dimension simbol dia adalah, apa dia mass? Apa dimension simbol untuk mass? M besar. M besar, betul. So dimension simbol dia M besar. Okay, acceleration. Kalau kita tak ingat, acceleration tu apa dimension simbol dia kan? Tapi sebenarnya patut kamu ingatlah. Acceleration kan kamu boleh tukar kat sini. Kamu boleh, kalau kamu beginner, kamu boleh ingatlah apa formula acceleration. Formula acceleration adalah velocity bahagi dengan, tapi tak payahlah buang masa macam ni, kamu ingat je lah. Acceleration unit dia kan LT. Acceleration kan unit dia meter per second squared. Jadi dia punya dimension dia adalah untuk bezakan kita letak ni bracket ni. So L T power of -2. Ini adalah dimension untuk acceleration. Dan kita simplifykan jadi M L T power of -2. So ini adalah dimension of force. Dimension of force. Okay, tengok soalan, dia bukan saja tanya dimension tapi dia tanya unit sekali. Dan barulah kita convertkan unit dia adalah kg, L tu meter, T adalah second, power of -2. Macam itulah jalan kerja dia. Ada yang tanya soalan, Madam formula F equals boleh tulis tak dalam jawapan tu? Atau kena terus mula dengan sekejap, aku tanya macam ni. Maksudnya buat macam nak, ini option lah. Ini option. Boleh buat. Ataupun kalau kamu nak lagi jimat masa, terus je kamu buat macam ni. Macam ni. Tapi untuk kamu beginner, Madam cadangkan kamu tulis dulu formula. Then kamu masukkan dalam bracket. Then baru next step baru bracketkan dia. Tapi bila kamu dah advance sikit, kamu boleh terus dengan yang ni sebenarnya. Ku, Madam menjawab soalan kamu tak, Ku?
Ku apa macam panjang nama ku ni tadi. Okay. Okay Faham. Ku Rui Sheng. Okay. Ku ni kelas H6P1 ke ku? Kan? Dia ada 2 ku. Kat college ni. Okay. Kita tengok pula itu one types of or first type of question that can always be asked in the PSPM. Satu lagi dia akan tanya homogeneity ni. Verify the homogeneity. Selalunya kalau verify homogeneity ni dia akan bagi equation tau. Contoh soalan macam ni. Determine whether the following expression are homogeneous. Dia dua jenis dua pattern soalan lah tapi maksud dia sama. Homogeneous ataupun dimensionally correct or not. Dimensionally correct. Itulah, saya kena padam sikit. Dia boleh tanya. Ni dua jenis lah. Sama ada dia tanya determine whether the following expression are homogeneous ataupun dia boleh juga tanya dalam cara lain determine whether the following expression are is dimensionally correct. Dua soalan berbeza maksudnya sama. Jadi untuk kita selesaikan soalan ni kita kena menggunakan principle of homogeneity. Okay, according to the principle of homogeneity it says that dimension of left hand side mesti sama dengan dimension of right hand side. Barulah the equation ataupun the expression is said to be homogeneous ataupun dimensionally correct. Contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni Soalan ni given 2s equals to 2ut plus half at squared. Okey, ingat tak tadi Madam cakap dalam dimensional analysis tak ada operasi tambah. Dalam equation memang ada lah tapi bila kita nak selesaikan dalam dimensional analysis tambah tu kita gantikan dengan apa? Dia akan substituted dengan sama dengan. Kalau dia tolak pun kita akan substitutekan dengan sama dengan juga. Dia kalau kamu ingat balik Madam share, Madam terangkan ni. Even it is plus or minus, bila dalam operasi penulisan dimensional analysis tu kita akan substitute the plus or the plus or minus dengan equals ni. Okay, so berbalik pada soalan tadi, nak cari dia nak to know that whether this expression is homogeneous or non-homogeneous ataupun dimensionally correct or dimensionally incorrect. Jadi kita akan guna kaedah macam ni So kita ada tiga ketul. Okay, yang mana 2s adalah right hand side, left hand side. 2ut right hand side, at squared right hand side. Tapi ada dua lah, dekat right hand side dia ada dua. Ada dua dimension form. 1, 2. Jadi Madam labelkan dia R1 dengan R2. Sebenarnya ni Madam ni left hand side 1. Macam ni lah cerita dia. Madam kena tulis elok sikit. Ni left hand side. Yang ni right hand side. Part 1. Yang ni right hand side. Part 2. Jadi principle of homogeneity cakap left hand side mesti sama, dimension of left hand side mesti sama dengan dimension of right hand side. Jadi kita kena comparekan kesamaan tu di antara left hand side dengan right hand side 1 dan juga left hand side dengan right hand side 2. Barulah equation tu, kalau dua-duanya sama, barulah the equation is said to be homogeneous ataupun dimensionally correct. Okay, contoh kita tengok sini, left hand side. Okay, tengok cara penulisan dia. 2s, dimension of 2 darab dengan dimension of s. Dimension of 2 is 1 ataupun kamu, bolehlah kamu substitute 1. S is, dia bagi tahu S adalah displacement, jadi dimension dia adalah L. Jadi 1 darab dengan L dapat L. Jadi L adalah dimension of left hand side. Then kita dapatkan pula dimension right hand side 1 dengan 2. Right hand side 1, 2ut, jadi 2, dimension dia 1.
U adalah velocity. Jadi dimension untuk the velocity adalah L T power of negative 1. Dan T is time. So dimension of time adalah T. Okay, dan kita simplifykan, kita akan dapat L. Okay, right hand side part 2, AT squared. Jadi dimension of A adalah L T power of negative 2. Dimension of T tadi, dimension of T adalah T dan ada square kat luar ni, kita square kan. Jadi simplify, in the end kita akan dapat L juga. Dan kita compare kan. Left hand side dengan right hand side 1 sama. Left hand side dengan right hand side 2 pun sama. So, jawapan kamu nanti, kamu kena buat ayat. So, the equation is dimensionally correct. Ataupun kamu boleh nyatakan the equation is homogeneous. Dua cara lah. Kalau kamu ingat jenis yang homogeneous, kamu boleh kata lah homogeneous. Okey, kita tengok pula contoh soalan yang non-homogeneous ataupun dimensionally incorrect. Contoh soalan ni. Soalan contoh B ni. V squared equals to U squared minus 2GT. So, we have left hand side V squared, right hand side U squared dan juga 2GT. Okay, so dimension of left hand side is L squared T power of negative 2. Right hand side part 1 is L squared T power of negative 2. Tapi dimension of right hand side yang part 2 ni, 2GT dia L T power of negative 1. Tak sama. Kan? Bila ada je tak sama, kalau ada je yang tak sama, so the equation is non-homogeneous. Non-homogeneous ataupun ayat lain? Nak tulis apa? Instead of kita boleh tulis non-homogeneous, kita boleh tulis satu lagi cara. Dimensionally incorrect. Yes, dimensionally incorrect. Good. Ada dua cara lah untuk kamu bagi jawapan. Itu je pasal dimension. Senang sahaja. Cabaran dia adalah, cabaran pertama dia adalah untuk kamu hafal dimensional form ni. Sebab ni something baru untuk kamu, dimension form MLT A theta N. Dan cabaran kedua adalah untuk kamu hafal formula. Especially kalau dia tanya dimension untuk satu physical quantity. Macam contoh density. Apa formula density? Sebab step pertama kita kena nyatakan dulu formula dia. Rho equals to M over V. Tapi kalau kamu nak tulis terus in bracket macam ni kan, pun boleh, tak ada masalah. Contoh ni kan, density is M over V. V is volume. So volume ni kita pecahkan tau. Kita tahu volume adalah length times dengan width times dengan height. Itu dua cara. Dan barulah kita substitutekan dengan dia punya dimension. M over L, L, L. So kita akan dapatlah dimension of density ml power of negative 3. Dan juga SI unit dia kilogram untuk M, meter untuk L. Senang saja. Physics is easy as ABC. Trust me. Fizik di metrik lah. Fizik di metrik ni kalau kamu belajar dan kamu ikut apa yang madam ajar, A akan sentiasa menjadi pendamping kamu lah. Senang sangat nak score sebenarnya. Okay. So, kalau ada soalan terus bagi tahu sebab masa pun dah tak banyak ni. So, benda akan teruskan dengan 1.2 iaitu scalars and vector. Okay, scalar and vector ni kamu dah belajar masa sekolah dulu. Ni kita just recall balik lah. Okay, mana for this subtopic, kamu perlu tahu the definition of scalar and vector quantities. Ini lagilah kacang ni daripada belajar pula. Form 4 dah belajar kan. And students should be able to resolve vector into two perpendicular component. Luckily, vector resolving yang kamu belajar ni hanya 2 dimension saja, iaitu melibatkan X dengan Y axis. Okay, dan the third one, iaitu kamu mesti tahu macam mana nak solve the resultant, to determine the resultant of vectors. Limit to 3 vectors only. Maksudnya dalam satu soalan tu hanya ada maksimum 3 vektor je lah yang dia boleh tanya. Okay, tapi untuk pandai jawab soalan nak cari resultant of vector, kita kena pandai dulu nak resolve vector. Kenapa? Sebabnya vektor ni dia ada dia duduk dalam 2 dimension. Dia ada X component dan dia ada Y component. Kita tak boleh simply tambah the vectors. Kalau vektor tersebut ada X dengan Y component. Okay.
Ni Madam tak cerita lah. Ni dah belajar kan ni. Kamu baca nota lah. What is scalar quantity ni. Segan lah nak cerita sebab kamu dah pandai dah benda ni. Scalar quantity ada magnitude saja. Vector quantity ada magnitude and direction. Cuma Madam nak ingatkan lah. Magnitude tu adalah nilai. Mungkin ada di antara kamu yang masih confused kan. Kat sekolah lu macam banyak sangat subjek nak kena cover. Sampaikan kamu confused magnitude tu apa. Magnitude tu nilai dia. Contohnya force 10 Newton kan. 10 tu nilai magnitude dia lah. Nilai dia. Okay. Dan direction tu sama ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ataupun can be represented in terms of angle. Okay. Tahu cara untuk tulis vektor. Sama ada kita letak simbol arrow kat atas, line kat bawah ataupun kita bold kan. Ini cara penulisan vektor lah. Okay, so ini simbol modulus ni, ini bermaksud magnitude of. Modulus ni bermaksud magnitude of. So kalau lah dia tanya, kalau kita nak cari magnitude of force, jadi kita akan tulis macam ni, magnitude of force. Magnitude of resultant force, ini maksudnya magnitude of resultant force. Okay. This symbol represent maksud dia magnitude of. Sekejap tersalah je magnitude. Magnitude of. Itu maksud modulus tu. Okay. Ini pun senang lah. Two vectors equal of both magnitude and direction are the same. So kalau length tu dia punya panjang ni represent dia punya magnitude lah. Kalau panjang ni sama maksudnya dia punya magnitude same. Kalau dia punya sudut ni pun sama maksudnya dia punya direction dia sama lah. Okay ni madam kita ajar dengan laju lah ya. So vektor A, kalau A tu 4 meter, A tu 2 meter. Vektor yang baru tu didarabkan dengan 2. Jadi 2 tu, yang the new vector ni 2 kali A. So K tu adalah nilai perkali dia lah. K positive means that the vector in the same direction. Kalau K tu negative means that the vector in opposite direction. Kalau vektor A, contohnya F1, 2 Newton. F2 is negative 4 Newton. Jadi negative tu bermaksud it is in opposite direction. Okay, and can be represented the direction instead of kita boleh nyatakan ke kiri, ke kanan, can also be represented in terms of to the east, to the west, to the north, to the south, northwest, northeast, southeast, southwest. Southwest kan? Ataupun can also be represented in terms of angle with the reference line. Selalunya reference line dia tu x-axis. Selalunya lah. So kalau lah dia bagi kamu, okay, a boy throws a stone at velocity of 20 meter per second. So ini adalah dia punya magnitude. 50 degree above the horizontal. So this one adalah dia punya direction. So 50 degree above horizontal tu maksudnya 50 degree above the x-axis. Okay. Okay, ini ni 2D. Ni 3D. Kalau 3D kita kena consider the z-axis. Tapi kamu tak belajar lah ni 3D ni. Just bagi tahulah. Okay, kalau 2D ni, ni kamu dah belajar. Kalau kita boleh represent Cartesian form ni, kan? Koordinat 1, 5 maksudnya dia punya x1, y5. So maksudnya dia punya sx1, sy dia 5 unit, 5 meter. Macam itulah. Itu baru dia punya x dengan y komponen. Bukan lagi nilai vektor s tersebut. Yang ni dia just in terms of its component. So ini maksud dia punya nilai sx. Ini adalah nilai sy. Benda sxy tu yang macam Bella cakap tadi, untuk kita resolve vektor, kita kena resolvekan dia kepada x dengan y komponen. Okay. Positive x, positive y, negative x, negative y. So benda ni dah tahu kan. Okay, Madam terus straight to the point. Straight to the next. Okay, contohnya soalan ni dia minta gini, dah belajar sebenarnya. Okay. Contohnya kita ada one vector r. So vector r ni can be resolved into 2 component, iaitu x dengan y component. So kamu kena tahu kat mana direction, kat mana letaknya x dengan y component. So macam mana nak tahu? Dia punya tips, dia punya x component will lies on the nearest
x-axis. Dia akan duduk dekat nearest. Yang paling dekat. Ini adalah x komponen. X komponen dia akan terletak pada x-axis yang paling dekat dengan dia. X-axis ada dua. Satu positif x, satu negatif x kan. So yang paling dekat dengan dia adalah positif x. Sebab itu di situlah letaknya dia punya Rx. Okay, Ry pula of course lah dia punya y component of R dia akan lies on the nearest y-axis. Okay, so macam mana nak cari nilai dia tu, nak cari magnitude of Rx and Ry. Dia punya cara kita guna konsep trigonometri yang kamu belajar tu, Sohcahtois. Sohcahtois. Medium tak ajar dah benda ni sebab you already learn it in your alma mater. Especially yang SEM 3 punya pun lagilah dia dah belajar berkali-kali dah. So kalau kamu masih lagi tak pandai, macam mana nak guna yang sin ke cos ke tangent ke, kamu jangan tidur lena sangat Jangan tidur lena sangat selagi tak pandai yang ni. Bertindaklah. So ada banyak cara bertindak, boleh tanya kawan yang pandai, yang faham ataupun boleh kejar medium. Okay, bukan medium yang kejar kamu tau. Okay, so kat sini given kalau dia bagi sudutnya theta, jadi Rx adalah R, nilai R ni cos theta, Ry adalah R sin theta by using the same angle. Okay, kalau satu dah cos, satu lagi akan jadi sin. Jangan buang masa fikir. Kalau kita nak guna sudut yang attach dengan y-axis, nak guna sudut yang attach dengan y-axis, y komponen tu akan jadi cos. Jadi the x komponen akan jadi sin by using the same angle. Okay, siapa yang blur ni, seriously Madam cakap, jangan tidur lena, kejarlah kawan yang pandai. Kawan yang pandai, ajarlah kawan yang minta tolong tu. Sebab bila kamu mengajar, kamu akan jadi lebih pandai. Tapi kalau kamu tak jumpa juga kawan yang bermurah hati nak tolong ajar, kamu kejarlah Madam. Kita dah zaman endemik. Kita boleh jumpa di mana-mana dalam kamu boleh jumpa, boleh cari Madam dalam unit. Tapi kena buat appointment dulu lah. Kena bagi, bukan appointment, kena janji dengan Madam. Madam pukul 10 nak jumpa, bawa Madam makan. Kalau tak nanti tak jumpa Madam kat unit. Okay, so ini formula untuk kita cari magnitude of vector. Kita akan guna formula ni, magnitude of R ataupun kita tulis R. Formulanya adalah set of X component squared tambah dengan Y component squared. Okay, and the direction of vector R is arctangent ataupun antitangent of Y component over X component. Korang dah belajar lah benda ni. Sebab tu Madam tak risau sangat lah. Cuma yang risaunya korang punya ketelitian, korang punya kehati-hatian untuk buat. Okay, jadi memang biasa kan kalau setakat cari soal macam ni, memang tak jarang-jarang lah, dia memang tak pernah lah tanya dalam PSPM setakat senang resolve je ni. Selalunya dalam exam, dia akan bagi kamu a few vectors dan dia akan minta kamu cari resultant. The resultant of the vectors. Okay, so contoh soalan ni dia bagi dua tapi tak minta resultant ni, dia just suruh resolve je. Okay, so given the magnitude and direction of vector A and B, so sketch and resolve. So kalau kita ada lebih pada satu vektor, better kita selesaikan dia, kita resolve menggunakan table. So table dia tu macam ni lah, ada X komponen, Y komponen dan kita yang sebelah ni, kita nyatakan dia punya symbol of the vector, vector A, vector B. So ni kita letak dia punya dalam kerja. Okay, tapi Madam tak nak cerita yang ni, Madam nak terus pada resultant lah ni. Contoh ni ada masa sikit ni. Ini contoh ada F1, F2, F3. Determine the resultant vector. Apa maksud resultant yang kamu faham? Boleh tak any one of you bagi tahu Madam, apa maksud resultant? Dalam bahasa mudahannya lah, bahasa pasarnya. Apa yang kamu faham dengan the word of resultant? Cepat sikit. Leraian. Lerai, resolve. Lerai tu resolve. Lerai tu kita cari satu-satu.
Tu yang kita cari dia kepada X komponen dengan Y komponen tu. Kita pisah-pisah. Kita leraikan. Itu adalah resolve. Kalau resultant, resultant ni sebenarnya apa? Jumlah. Ya, dia adalah algebraic sum sebenarnya. Dia adalah tambah. Siapa yang suara tadi? Kalau malam suara lelaki ke apa? Seram ni madam dengar. Suara siapa tadi tu? Bukan suara perempuan tu. Suara Ganti Jamal. Tasbin Suara Tasbin tadi? Okey. Ayat. Okey. Okey. Tasbin ni dia memang apa Tasbin? Dia memang soft spoken orang ni. Tapi kalau malam mesti dia takut dengan suara tu tadi. Okay, so dia adalah dia adalah tambah lah, hasil tambah. Tapi bila kita ada F1, F2, even dia bagi nilai F1 8, F2 4, F3 6, bila dia minta resultant of F ni is actually algebraic sum of F1 plus F2 plus F3. Tapi kita cannot simply tambah 8 plus 4 plus 6. Tak boleh, ini salah. Yang ni betul dah. Ini salah. Kenapa salah? Dia tak buat sin cos. Salah ni. Sekejap Salah sebabnya dalam F1 ni dia ada X, Y komponen. Dalam F2 pun ada X dengan Y komponen. Dalam F3 pun sama. Jadi kita tak boleh simply tambah. Dia macam kamu belajar matematik lah. Ada I, ada I dengan J kan. Kita tak boleh simply tambah I dengan J. Okay, apa yang kita perlu buat, kita kena resolve dulu setiap satu F1, F2, F3 dan kita tambah, jumlahkan according to their component. Lepas tu jumlah dia tu barulah kita boleh guna untuk cari resultant tu. Yang ini X component squared plus Y component squared. Sebab tu madam lagi suka guna formula macam ni. Total X component, total X component squared tambah dengan total Y component squared. Macam tu. Okey, jadi jalan kerja dia kan untuk mengurangkan risiko kamu cuai, to reduce risk of buat salah kan. Better kamu jawab dalam table. Dalam table ni supaya kita nampak lah. Okey, F1. X component, Y component. So kita carilah F1, lukis. Wajib lukis supaya kamu boleh tahu dia punya direction. So F1X directed to the right. So positive. Okay. Dan F1 sudut 35. So 35 attached to Y axis. Jadi nak cari F1X sin lah. Sin 35. Jadi F1Y cos 35. F1Y directed upwards. Sebab tu positif kat sini. Sebab tu positif. Kalau positif tak perlu pun kita letak simbol positif ni. Kan? So F2 pula. Tengok F2. F2 dia duduk dekat second quadrant. Second quadrant ni dia punya X component adalah negatif. Sebab it is directed to the left. Sorry ni tertinggal pula negatif. Negatif ni mesti from starting. Dia bukan dekat jawapan akhir je. Jelas tak? Boleh take note tak apa yang Madam cakap ni? Boleh. Ni kita letak ni. Boleh. Tertinggal pula ni orang yang buat nota ni tertinggal pula symbol of negatif kat situ. Maafkanlah dia So F2Y kat sini kalau kalau Y component X component dah guna sudut ni jadi cos, jadi dia akan jadi sin. It is directed upward, so positive. Okay, F3. F3 duduk dekat third quadrant. So kalau third quadrant, negative X, negative Y. So both are negative. Maafkanlah rakan Maiden tu sekali lagi. Tertinggal negatif kat sini. Okay, dan dia ada satu lagi sebenarnya ni. Sekejap, tengok ada tak table. Tertinggal satu. Satu lagi adalah summation. Tertinggal satu. Maafkanlah rakan Maiden tu ya. Ada satu lagi kotak. Kotak yang bawah ni adalah untuk summation. Wajib ada. Kamu kena kira lah. Ambil kalkulator, kira 4.59 minus 3.63 minus 2.34, nyatakan kat sini. Okay, ini pun sama. Jumlahkan. Jumlah macam biasa. Jadi ini adalah nilai total X dia. Yang ini adalah nilai total Y dia. Jadi next step, apa yang kamu perlu buat, kamu apply lah formula dia. Total Y X component. Kat sini dia dapat 1.38.
Okey, ni tadi 2.72. Buat kat sini terus je. Tak payah kamu buang masa tulis kat type ni semua ni yang akan ambil masa kamu sebenarnya ni. Kamu tulis dalam table ni. Okey, substitute kan dapatlah dia punya magnitude. Ni baru magnitude of the resultant force. Okey. Soalan dia tanya bukan tanya magnitude saja kan, dia tanya magnitude and direction. Kalau soalan kata determine the resultant, maksudnya kita kena cari direction dia sekali. Tapi kalau dia tanya determine the magnitude of resultant force, jadi jalan kerja kamu sampai ni saja. Kalau dia tak mention perkataan magnitude tu, kan macam tadi, kena cari sekali dia punya direction. So, formula of direction is yang ni. Masukkan nilai 2.72 over, pun sama, perlu ada negatif kat sini. Negatif 1.38. Okay, then jawapan akhir kita, sekejap madam kira balik. Tolong kira siapa ada calculator tu. 2.70 antitangent of 2.72 minus negative 1.38. Kita akan dapat negatif. Jawapan kat sini adalah negatif 63.1. Okay, so cara penulisan dia kan, kat sini boleh negatif 63.1 ni yang kita calculate. Jadi jawapan kita tu, kamu boleh tulis dalam dua keadaan. Sama ada kamu nak tulis dia dalam bentuk macam ni, nyatakan dia punya nilai sudut dan kat mana dia berada. Above dia punya template, ni kena hafal dia punya template. Macam tulis kat mana ni, template dia ni. Sini, above, positive or negative, x-axis. Yang ini, sama ada above ataupun below. Kat sini sama ada positif ataupun negatif. X-axis. X-axis tu wajib. Dia punya template tu mesti ada 3 ni. 2 tempat kosong ni yang kamu kena pilih above or below, positif or negatif, x-axis. So macam mana nak tahu dia above ke below? Kita tengok kat sini sebenarnya. Kita tengok dekat total x dengan total y. Kamu boleh lukis. Total y dia positif. Jadi positif gini. Total x dia negatif. Jadi dia gini. Jadi dia duduk dalam second quadrant. Jadi it is above negative x-axis. Ataupun kalau kamu tak pandai, lupa nak buat ayat ni, kamu boleh terus lukis yang ni. Boleh lukis lah macam ni. Jadi ni kamu bagi tahu dia, ni dia punya resultant. Tadi dia letak resultant, kalau kamu nak letak resultant FR pun boleh. So sudut ni adalah 63.1. Okay, ada 2 cara. Sama ada kamu lukis untuk menunjukkan, untuk mengexplainkan dia punya direction, ataupun kamu buat dalam bentuk ayat ni. A or B. Dua-dua diterima untuk menerangkan direction. Jelas tak? Jelas, madam. Ada soalan tak? Ada, madam. Ada soalan? Dia sebenarnya tak ada. memang bila kita dengar tu macam kita faham je. Tapi sebenarnya untuk bagi kita test betul-betul tak kita faham, apa kita kena buat? What should you do? Nak confirmkan betul ke apa yang aku faham dia ajar ni. Dia sebenarnya nak tahu betul ke tak kamu faham kan. Kamu terus ni habis ni ada masa ke, sekejap lagi malam nanti ke, terus tengok soalan tutur. Dah boleh buat dah sebenarnya kamu structured question from question 1 until question 10 ni. Tak ada masalah pun. Senang je tu. Semua kamu dah pandai dah tu. So macam soalan 1 ni tanya pasal determine dimension. Ni dimension yang mana cakap tadi lah. Ni tanya homogeneous. Homogeneous maksudnya guna principle of homogeneity. Dimension of left hand side mesti sama dengan dimension of right hand side. Okay, ni mencabarnya nombor 4 ni. Nombor 4 ni agak sedikit mencabar lah. Kamu boleh test yourself. Untuk cuba, ni satu lagi yang ketiga lah. Ni yang paling susah. Lupa pula, dia ada 2. Sebenarnya bukan 2, 3. Pertama dia tanya dimension. Second type of question dia tanya homogeneous or non-homogeneous. Ataupun dimensionally correct or not. Yang ketiga dia bagi macam ni kan. Dan dia suruh kamu teka apa nombor
What is the value of A, B and C? What is the value of power tu? N maksudnya N. R ni power of B kan? So kamu kena nyatakan. So sebenarnya boleh buat menggunakan, kalau ini kita akan guna principle of homogeneity. Okay, so untuk tu nak tahu kamu pandai ke tak betul tak dah master chapter 1 ni, try buat dulu soalan 1, 2, 3 dan kemuncaknya 1.1 adalah soalan nombor 4 ni. Kalau kamu boleh jawab soalan nombor 4 ni, insyaAllah kamu dah pandai lah untuk dimension. Dan soalan vektor ni pun sama lah. Ni pun sama. Ni kamu dah boleh buat dah ni. Menggunakan table to resolve dulu. Lepas tu cari total Y, cari total X dia. Masukkan dalam formula tu angle. Selalunya, madam ni, sekejap. Madam share benda yang tak. Okay, masa dah nak habis ni. Sekejap Madam tak share benda yang sepatutnya Madam share ke kamu. Ni soalan ni. Soalan tutur ni. So soalan number 1, 2, 3 kamu dah boleh buat. Soalan number 4 ni soalan aras tinggi sikit. Ni. Dia bagi F equals to A, N power of A, R power of B, V power of C. So dia suruh kamu nyatakan what is the value of A, B and C. Dia bagi clue macam mana cara nak buat ni. Kita guna principle of homogeneity. Left hand side, dimension of left hand side sama dengan dimension of right hand side. Madam cabar kamulah buat benda ni. Okay? Boleh semua? Boleh, madam. Masa pun dah habis. Okay, so kita stop dulu until now. We'll meet you again next week on Monday. Kalau DK dah boleh guna, kita boleh jumpa terus di DK. So kalau DK tak boleh guna, kita online lagi lah. Okay, so bila terpaksa stop, korang buat ada kelas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Welcome. Aimi.